Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Mu'allif rahimahullahu taala. Wa nafa'na bi ulumi wa ilmina fid darin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sambung kembali dalam pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Ihya pada muka surat apa? 623. Wa amma kafiru. Pada Rasulullah lah. Kita masih lagi dalam bab besar dia, bab terakhir. Yang ini mengingat akan mati dan perkara selepas daripada mati. Kemudian dalam pasal kecil dia tentang menjelaskan tentang azab kubur, pertanyaan munkar nakir. Jadi kalau kita ngajar akidah ni panggil akidah samiyat. Akidah kita terbahagi pada 3. Pertama, akidah uluhiyah, bab ketuhanan. Wajib 20 mustahil, 1 harus. Kemudian akidah yang kedua, nubuwah, kenabian. 9, 4 wajib, 4 mustahil, 1 harus. Kemudian pula yang ketiga, akidah yang bahasa sam'iyat. Apa sam'iyat? Yang kita dengar daripada Rasulullah tentang perkara yang gaib. Ini kita terima, tak boleh mikir ni. Kita ada kaji. Jadi kita terima membenar kata dalam kubur ada azab, ada nikmat, ada pertanyaan munkar nakir. Dia kata tak ada ke tak. Ini termasuk sekaligus akidah kita. Akidah yang bahasa sam'iyat kita dengar daripada Nabi, Quran hadis. Cerita benda gaib dalam kubur, kiamat. Itu hari menceritakan tentang apa namanya orang mukmin. Innamal mu'minina idza kana fi qabalin minal akhirah. Orang mukmin ni bila dia kembali kepada akhirah, akhir ditanya. Kemudian sebut yusabbitullahu allazina amanu biqaulis sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maksudnya Allah Ta'ala meneguhkan iman orang-orang mukmin, orang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Takin pasti baca ayat ni. Nak biar teguh jawab soalan pertanyaan munkar nakir. Kemudian ada 2 golongan. Kita tak ada 2 golongan. Mana? Muslimi ataupun mukmin, selagi kafir. So ada 3 munafik sekali lagi. Ini lagi mana? Mereka ni orang kafir duduk dalam kubur. Dalil saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ammal kafiru. Orang kafir bila masuk kubur, alam barzakh tu lah, tak kira dia bakar kau, dia gedia kau. Wa ammal kafiru fa innahu idza kana fi qabalin min al-akhirah wa inqita'in min ad-dunya nazalat ilaihi malaikatun ghilazun shidadun ma'hum siyabun min narin wa sarabilu mina qatirani fayahtawisuna. فإذا خرجت نفسه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وغلقت أبواب السماء فليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه فإذا صعد بروحه نبذ وقيل أي ربي عبدك فلان لم تقبله sama'un walal ardun fayaqulu arji'uhu fa'aruhu ma'adattu lahu minasyarri fa inni wa'adtuhu khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apa yang Nabi bersabda tentang kafir bila dia masuk dalam kubur ataupun alam barzakh? Dari bumi, dari tanah itulah kami menjadikan kalian, dan kepadanya bumi juga tanah kami akan mengembalikan kalian, dan daripadanya tanah juga kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Ini sunat kita baca masa letak mayat dalam kubur. Genggengan pertama kita kepar-kepar, atau orang tanda mayat kita tengok tuk guru orang alim buat lagu mana. Dia kepar-kepar tanah dan genggam dia. Dia berkata khalaqnakum. Dijadikan kita ni lah. Daripada tanah dia tak sebelah.
Wa fiha nu'idukum. Kembali juga kita ni pada tanah juga. Dicipta kita pada tanah, lepas sekali tak tepi mayat. Sekeliling dia tu lah. Wa fiha nu'idukum, kembali juga kita kepada tanah juga. Wa minha nukhrijukum taratan. Lepas kali ketiga letak dah. So kata sunat ni. Kita kepal tanah letak tepi mayat. Wa innahu, mengembalikan kalian dan daripadanya tanah juga kami akan mengeluarkan kalian pada kalian yang lain. Kita pun tubik esok kot tanah juga. Bangkit klik. Asal tanah, jadi daripada tanah, kembali daripada tanah, kembali kalian lain pun ke tanah juga. Daripada tanah belakang. Kita ni hina daripada tanah asal. Wa innahu la yasma'u qafqa ni'alihim. Wa iza wallau mudbirina hatta yuqala lahu ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka fayaqulu la adri fayuqalu la daraita. Kafir dia jawab, la adri, aku tak tahu. Dia tanya siapa ni tak tahu. Summa ya'tihi atin qabihul wajhi muntinul rihi qabihul siyabi fayaqulu lahu absir bisakhatin minallahi azza wa jalla wa bi'azabin alimin mukimin fayaqulu basyarakallahu bisyarrin man anta fayaqulu kita tu nak fayaqulu lahu likun titik sa. Fayaqulu lahu ana amaluka al-khabisu wallahi ma alimtu in kunta la sari'a fi ma'siyatillahi ta'ala bati'an an ta'atillahi ta'ala fajazakallahu syarran fayaqulu lagi tu tulis wa anta fajazakallahu syarran summa yuqayyada lahu asammun a'ma abakamu mahu mirzayatun min hadidin law ijtama alaiha saqalani ala an yahmiluha lam yastati'u law duriba biha jabalun sara turaba fayadribuhu darbatan fayasiru turaban summa ta'udu fihi ruhu fayadribuhu biha baina ainaihi darbatan yasmauha man alal ardina laisa saqalaini qala summa yunadi munadin an ufrushu lahu lawahaini min narin wa iftahu lahu baban ila nari fayufrashu lahu lawahani min narin wa yuftahu lahu babun ila nar. Apa dia ni? Hadis panjang lebar Nabi sebut mengenai orang kafir bila masuk kubur. Adapun orang kafir, semua dia asal. Amal kafiru. Adapun orang kafir maka sesungguhnya ia orang kafir. Na'udzubillah min zalik. Ketika berada di permulaan akhirah dan terputus dari dunia, malaikat yang keras. Yang mari. Malaikat yang keras. Ghiladun sidadun. Yang sangat keras. Malaikat ganas lah mari. Lagi kasar turun kepadanya orang kafir. Dan bersama mereka baju dari api dan celana dari timah yang panas. Nak yak pakai ya? Orang apa nama malaikat ni? Mari ketiga. Nak soal orang kafir ni. Apabila ruhnya orang kafir keluar, maka setiap malaikat di antara langit dan bumi dan setiap malaikat yang berada di langit melaknatnya orang kafir. Ini azab dia berat. Walaupun atas dunia dia degil, jahat, tolak. Dia masuk dia ni tahulah. Lepas tu kalau kita ada saing bukan orang Islam, dakwah dia. Saya saing awak dunia, baik nak berkawan juga di akhirat. Tak ada jalan lain melainkan Islam. Orang kafir tak ada jalan lain dia. Dilaknatlah. Dan pintu-pintu langit ditutup. Dan tidak ada satu pintu pun daripadanya langit lapar, pintu langit.
Tujuh langit tu. Malaikat pintu itu benci rohnya, roh kafir itu masuk kepadanya pintu langit. Sebab roh cabut naik ke langit. Langit satu, langit dua, langit tiga, langit empat, hingga langit ketujuh. Hingga kain putih malaikat bawa. Naik selesai dah hamba ni. Buku dia bubuh dalam gedung. Dan ketika roh itu diangkat, maka ia orang kafir dilemparkan dan dikatakan, wahai Tuhan, hamba engkau si fulan tidak diterima langit dan bumi. Langit bumi tak diterima. Moga datang dunia sembah lain daripada Tuhan, derhaka pada Tuhan. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kembalikan ia orang kafir dan perlihatkan kepada kafir balasan buruk yang telah kupersiapkan untuknya kafir. Kerana sesungguhnya aku telah berjanji kepadanya kafir. Tuhan janji dah kan? Dari bumi tanah itulah kami menjadikan kalian asal-usul daripada tanah juga. Tu ada kita tu lah. Dan kepada tanah juga kami akan mengembalikan kita mati masuk lubang kubur juga. Jadi tanah, pada tanah malah. Dan daripada tanah juga kami akan mengeluarkan kalian pada kali yang lain. Itu surah Taha. Itu baca masa nak letak mayat dalam kubur. Sesungguhnya ia kafir tu mendengar bunyi sandar-sandar. Sandar ni selipar lah. Selipar kasut. Masa kita ada kampung atas kubur tu serah bunyi. Begitulah. Mereka ketika mereka berpaling pulang sehingga dikatakan kepadanya kafir, wahai orang ini, siapakah Tuhan engkau? Dia pun kena tanya juga. Lepas kambuh lagu dak. Selipar tu bunyi lagi. Siapakah Tuhan engkau? Dan siapakah agama engkau? Agama tu. Dan siapakah Nabi engkau? Maka menjawab orang kafir, aku tidak tahu. Na'udzubillah. Tak ada jawab. Maka dikatakan kepada orang kafir, engkau tidak tahu. Kemudian datang seorang dengan wajah yang buruk dan berbau sangat busuk serta berpakaian buruk dan berkata kepadanya kafir, bergembiralah engkau dengan murka Allah Azza wa Jalla dan azab yang pedih lagi abadi. Na'udzubillah min zalik. Mereka ni dunia dia, syurga dia dunia. Satu Nabi sebut dia ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Ad-dunya, bermula dunia itu sijnul mu'mini, penjara bagi orang kafir. Wa jannatul kafiri. Dunia itu penjara bagi orang Islam, orang mukmin, orang beriman, dan surga bagi orang kafir. Lepas tu dia bebas atas dunia lah. Dia nak buat jahat siapa, nak bunuh siapa, nak bom siapa. Nak peracu siapa, beres. Nak makan gajah, rimau, bewok, kucing, boleh lah. Duduk dia berlaku, ikut dia. Sebab tu janji dah, surga dia ni dunia. Apa makna surga? Kebebasan, kemewahan, keseronokan. Akhirat tak ada cel, mati saja tahulah. Azablah selama-lamanya, na'udzubillah. Ni orang kafir lah. Ni nak sebut orang kafir tak suri juga. Dia tak molek sebut orang kafir, sebut non-muslim lah. Sebut bukan orang Islam kok. Kita orang Islam pula. Engkau tak faham agama juga. Nabi sebut amal kafiru. Tuhan sebut qul ya ayyuhal kafiru. Tak kena sebut apa lain. Pandailah ni. Dia jadi putar belik habis. Set dia boleh kuasa sudah. Dia ni kukuk mana dia musuh dengan orang Islam. Tak lagi dah. Dia sebut dah kurang jelas kan. Mereka ni musuh. Kukuk mana pun yang kekacau kita orang Islam. Tak ada kuasa dia selalu lah. Boleh kuasa dia tahu. Tu kepada malaikat terkata, rasalah mu hari ni. Bergembiralah dengan muka Allah Ta'ala. Maka ia malaikat yang seorang wajah buruk, bau busuk berkata, semoga Allah Azza wa Jalla memberi engkau khabar gembira dengan keburukan. Siapa engkau? Maka ia menjawab kepada orang itu, aku adalah amalan engkau yang buruk. Dia tanya, siapa dia mu ni? Mula amalan mu jahat. Sembah takun, sembah orang ni. Makan macam-macam. Demi Allah tidak aku mengetahui kecuali keadaan engkau selalu segera
dalam melakukan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata amalan dia buruk tu, aku tak tahu mu dalam dunia, melainkan mu segera cepat sangat buat maksiat Tuhan. Duk maksiat lah sini, muka beriman tak. Pagi-pagi semua tokong dah. Mani junub tak ada, semaya tak ada, halal haram tak tahu. Dan selalu lambat dalam melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Nak Ta'ala ke mana? Semoga Allah Azza wa Jalla membalas engkau dengan keburukan, maka ia menjawab. Kafir tu. Dan semoga Allah Ta'ala Azza wa juga membalas keburukan kepada engkau. Kemudian diatakan kepadanya orang kafir, seorang yang bisu dan tuli, membawa palu. Palu ni pemukul lah. Pemukul yang besi. Daripada besi. Yang jika seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mengangkatnya, pemukul besi itu, mereka tidak dapat nasihat, mereka tidak akan mampu mengangkatnya. Kalau kumpul atas dunia ni jin dan manusia nak angkat tukur, muka nakir tu hak katak dalam kubur tu, nasihat tak erak kita. Nak berat tak berat, besar tak besar, berat tak berat, tukur. Dan jika dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi debu, hatu lebu. Gunung bukit besar-besar, gunung Everest tu, terkatak dengan tukur muka nakir ni hatu lebu habis. Maka palu itu dipukulkan kepada orang kafir, satu pukulan, dan ia kafir pun menjadi debu, hatu lebu. Na'udzubillah, ni seksa dalam kubur. Kemudian ruh kafir dikembalikan, dan palu itu dipukulkan yang kembali di antara dua matanya, satu pukulan yang dapat didengar oleh seluruh apa yang ada di muka bumi kecuali jin dan manusia. Dua ni yang tak dengar. Ayat datang kubur kakak. Dia dengar lah apa? Burung, pokok kayu. Dua ni saja tak dengar, jin dan manusia. Dan dua ni sajalah hak derhaka pada Tuhan, jin dan manusia. Hal lain tak pernah buat derhaka pada Tuhan. Binatang kau, pokok kayu kau, malaikat kau, sebutir pasir pun tak wajah Tuhan. Ada pun wajah Tuhan, jin dan manusia. Inilah hak talu, hak deki. Dan ini jugalah ada hak baik. Hak lain dengar belaka pukulan malaikat dalam kubur, malaikat jin dan manusia kita tak dengar. Kalau kita dengar penuh masjid. Tiap-tiap tahun kena besar. Ini ujian dah, cobaan Allah Ta'ala nak test. Rakyat belakang dah nak dengar taksir, silakan. Masuk kubur tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kemudian terdengar suruan, hamparkan untuknya kafir 2 papan dari api neraka. Na'udzubillah. Dan bukakanlah satu pintu untuknya kafir ke neraka. Pintu nela, buka dah lah kubur. Api lu. Orang mukmin buka pintu syurga. Waktu cepatlah kiamat nasi syurga. Tak sabar. Orang kafir buka pintu neraka. Maka dihamparkan 2 papan dari api untuknya orang kafir, dan dibukakan satu pintu ke neraka untuknya orang kafir. Na'udzubillah. Itu seksa mereka kafir. Kali dengar mungkin dia ni dapat hidayah juga. Kalau tak dengar, tunggulah jumpa nanti. Dan lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda lagi. Kita lebih meh pula ni. Nanti kita jaga malik iman kita, sehingga kita kembali kepada Allah Ta'ala bawa iman sekali. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Sebab mati ada bawa iman, ada setengah tak bawa iman. Na'udzubillah min zalik. Ni siap malam kena minta dengan Tuhan. Tolonglah ya Allah, matikan aku bawa iman sekali lagi. Kerana siapa-siapa mati bawa iman, surga seperti dia. Al-mu'minu, apa dia kata? Senar Rasulullah bersabda, Al-mu'minu fi qabrihi fi rawdatin qadra'a wa yurishabu lahu fi qabrihi sab'una zira'an wa yudi'u lahu hatta yakuna kal qamari lailatan badri. 14 malam 15 boleh pun nama. Hal tadruna fima za unzilat fa inna lahu ma'isyatan dankan. Artinya Nabi kata orang mukmin orang beriman. Kenapa pada kita orang beriman? Orang percaya Allah, percaya Rasul, percaya segala benda Rasul bawa. Beriman orang panggil. Di dalam kuburnya orang mukmin orang beriman berada di taman yang hijau. Ada taman hijau.
Dan kuburnya orang beriman diluaskan 70 hasta. Kita nampak kubur sepik lah. 7 kaki, lebar 3 kaki. Dalam 7, panjang pun 7. Tapi bila di Kambu, Allah Ta'ala peluah 70 hasta. Luah mana? Rumah tak ada 70 hasta. Dan bercahayalah seperti bulan di malam purnama. Kal qamari lailatul badri. 14 malam 15. Bulan purnama. Tahukah kalian pada apa itu ini diturunkan? Pada ayat ini diturunkan. Maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Surah Taha. Mereka menjawab Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Allah lah yang mengetahui. Tak tahu kami. Kata dia ni. Bercahaya. Kubur dia luah. Allah dan Rasul saja. Allah dan Rasul sajalah a'lamu. Rasulullah SAW sabda. Azabul kafiri fi qabrihi. Yusallatu alaihi. Tis'atun wa tis'una. Hal tadruna amal tinnaina tis'un wa tis'un hayyatan likulli hayyatin sab'una ru'usin yakhdisunahu wa yalhasunahu wa yanfukhuna fi jismihi ila yaumi yub'atsun. Artinya azab orang kafir. Azab orang kafir di dalam kuburnya kafir adalah dengan didatangkan kepada kafir 99 naga. Kita ular tu lah. Naga mari. Apakah kalian tahu apa naga itu? Iaitulah 99 ular. Ular besar lah. Apa naga? Besar kau utuh ular. Dalam kubur ada ular. Setiap satu ekor ular mempunyai 7 kepala yang mencakar. Kepala cabang. Menyengat dan meniupkan racun ke dalam tubuhnya kafir sampai hari dibangkit, yakni hari kiamat. Nauzubillah min zalik. Itu azab-azab orang kafir. Orang yang hidup atas dunia tak percaya pada Allah Ta'ala. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dawtatun walau salima au naja minha ahadun la naja minha Sa'd bin Mu'adz." Apa kata Siti Aisyah mengenai dalam kubur ni? Pasal ada kita azab kubur. Kita maklum dalam kubur ada azab, ada ular, ada pertanyaan. Bila sebut fitnah kubur ni dah. Hak kata mati ajmah lepas fitnah kubur lepas ni, tak ada soal apa dia. Fitnah kubur. Lepas tu kita doa sama. Na'udzubika min azabi qabri. Allah mena na'u bi jahannam. Artinya sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Kubur ni ada himpit, dia kecil. Kisah himpit benar ni berlaku pada orang yang memindah kubur. Setengah kubur tu dia kena jalan raya. Dia kena bangun ni. Terpaksa kena pindah. Dia pindah kutik bulan. Dia kata satu kubur tengok tu lah rusuk jadi duduk. Silai lah gitu. Jadi silai. Sebab mayat dalam kubur dia ada long. Dia tak terabur kat sil lah. Tu ada long. Bukan long tu nampak lah. Ular rusuk jadi selisih. Apa tu? Mempunyai himpitan. Yang ni himpitan kubur. Dalam kubur ni ada himpitan. Dan jika ada seorang yang selamat atau terbebas daripadanya himpitan kubur, nescaya Sa'd bin Mu'adz lah radhiyallahu anhu orang yang terbebas daripada himpitan kubur. Dia pun tak lepas juga. Kalau kata dalam kita semua lepas daripada himpit kubur, nescaya nama lepas lagi. Ada himpitan kubur dalam kubur azab. Setengah mengatakan orang beriman orang soleh himpitan dia seperti duduk dalam dakapan ibu. Macam ibu dakap. Itu himpitan kubur orang soleh lah. Ibu kan ibu pegang. Peluk khamah. Lagu tu. Ada orang yang berdosa, dihimpit sampai berselisih tu lah. Na'udzubillah min zalik.
Ketika Rasulullah SAW berbicara kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tentang malaikat mungkar dan nakir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah pada saat itu akan masih bersamaku? Sahabat tanya pula, kamu duduk dengan Nabi, senang. Naik masa kena azab tak ada sekali kau. Kau ruh saja apa lagu mana? Kau tak ada ruh tak serah jasad. Mesin tak serah satu tubuh. Dia kena ada ruh masuk. Sebab tu ruh naik langit. Pas naik turun nak masuk dalam kubur. Masuk tu serah sakit lah. Sebab ruh berserta jasad tu lah baru serah sakit. Jadi akal ni lagu mana? Ada ke tak? Rasulullah SAW bersabda, ya Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, kalau begitu aku akan menghadapinya. Pasal ada juga. Itu tak apalah, aku akan hadapi. Aku akan persiapkan nak menghadapi itu. Hadis ini menunjukkan bahawa akal tidak hilang dengan sebab kematian. Tak hilang akal. Bila masuk ruh jadi dah. Ya, bila kita faham ruh, akal, qalbun, hati itu hak tuluh belakang dah. Nafsu pun sama. Cuma dia bentuk lain-lain. Bila jenis boleh mikir, orang panggil akal. Bila jenis semula jadi tabiat, orang panggil nafsu. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, itulah azab-azab kubur. Jadi masing-masinglah kita persiapkan diri kita untuk menghadapi kubur kita masing-masing. Kalau kita faham sini, serah-serah sini, kok orang kita tak ada nak cara langsung. Cara kita, siap malam pagi petang, lagu mana lah aku dalam kubur. Biar kita tak ingat sini, habis duk cara orang. Cara tu, cara ni, dia tu jahat, dia ni baik, dia ni tolong, dia ni ngopak. Hanya tasawuf dia tak ada cara. Cara sibuk dengan diri dia sendiri. Kerana dirinya sendirilah yang menghadapi segala ni. Orang lain tak tanggung, kita sendiri. Lepas tu siap diri kita sendiri. Kemudian kata lepas selon tentang apa yang didapati mayat sejak dari tiupan sangkakala dan sesudahnya. Bila mati, masuk kubur, ada azab, ada nikmat, sehinggalah hari dibangkit. Jadi, ngelah sekali dunia ni dengan tiup sangkakala. Mati habis segala hak bernyawa. Hacul lebu habis. Kiamat orang panggil kan? Pada penjelasan yang terdahulu sudah engkau ketahui kata Imam Ghazali rahimahullah betapa bersangatan huru hara kematian sakaratul maut. Orang panggil kiamat kecil. Jadi hakikat sebenar huru hara sakaratul maut, orang hak mati saja tahu. Orang tak pernah mati tak akan tahu. Orang hak mati. Jadi kita ngaji teori dah. Jadi kita tahu mati ni ada sakaratul maut. Mabuk mati atau sakit nak mati. Pergi tak sakit nak beranak lah. Tak sakit beranak. Selagi tak beranak. Lepas kiri kanan. Muka dia pucat putih. Kita kata tengok. Gitu soalan lah. Pah beranak baru hilang. Baru lega. Jadi pah mati lah. Baru tak ada senang. Ada sakit. Sakaratul maut. Kita tahu lah kadah. Dan bahaya takut su'ul khatimah. Na'udzubillah min zalik. Kita doa sama dengan Tuhan. Su'ul khatimah. Wala takhtim alaina bi su'ul khatimah. Jangan keakhirkan kami daripada bina dengan kejahatan kesudahan. Su'ul khatimah ni kejahatan kesudahan. Kita nak kesudahan bil husni khatimah dengan keelokan, kebaikan. Minta doa dengan Allah Ta'ala sama siang malam pagi petang. Minta mati dalam molek. InsyaAllah Tuhan akan letak dalam molek. Tanda orang nak mati molek, dia tak jemu minta dengan Tuhan. Jerit bekok mata-mata. Tolonglah ya Allah, matikanlah aku dalam keelokkan iman Islam. Jalan dah tu. Tanda dia. Kita boleh tahu lalu tanda-tanda ni. Jadi dia kuat kau ni, ya Tuhan nak beri ni. Tu kena doa sama dengan Tuhan. Pasal kita ni tak tahu mati kat mana. Walaupun duduk pondok serba besar baku, ngaji kitab siang malam, baca kitab siang malam, tak tahu. Tak ada siapa tahu mati, molek ke tak molek. Jadi, berharaplah kita dengan Tuhan siang malam pagi petang. Berdoalah. Bekok mata-mata, matilah aku ya Allah dalam keadaan elok. Bil husni khatimah. Dengan elok kesudahan. Ni kita dengan Tuhan. Peribadi kita dengan Tuhan. So kita kat orang. So kita sendiri hadapi.
Bila serah lagu ni insya-Allah hari-hari tu sehingga kita mati. Tak ada kelakuan lagu ni dibimbangi, ditakuti. Sebab ahlilah kata saadah ataupun syaqawah seseorang itu ialah ketika dia mati. Masa hidup tak boleh buat kira. Masa segar, masa tak boleh buat kira. Pasal kita tak tahu dia ni agama mana. Masa mati baru terbukti. Baik ke jahat dia. Ni yang takut. Jerit saya malam. Walaupun dia ni tengok wali tapi jerit sama. Pasal apa? Tak tahu. Mati kok mana. Jadi kita minta berlindung dengan Tuhan Yang Maha daripada mati dekat keadaan jahat. Mati keadaan jahat ni, su'ul khatimah ni, tak bawa email lah. Email tak bawa. Mati hak keadaan tak ada email. Na'udzubillah min zalik. Kemudian, bila dah mati ni, maut sakit mati, sakaratul maut, kemudian bahaya su'ul khatimah, kemudian merasakan kegelapan kubur. Kubur ni gelap gelemak. Gelap segelap-gelapnya. Gelap dalam rumah kita, kita tutup lampu, mata kita nampak lagi luar cerah-cerah sikit. Gelap dalam kubur, kita buka ke celik, Allah tak super tular. Tak percaya, kita masuk tempat suluk Tok Selehang. Ulama Kelantan besar dulu, alim ulama yang takut pada Allah Ta'ala, buat tempat suluk dalam kubur, topak. Tekan gaga. Tempat suluk Tok Selehang. Bawa sayang-sayang beli 2-3 butir kereta pergi ziarah. Dia buat dalam kubur. Di situ tanya orang masjid tu, mana rumah cucu dia lagi ambil kunci. Kita nak masuk. Nak masuk lagi masuk. Dia buat seming belakang. Dah lah ni. Nak tahu lagu mana rasa alam kubur. Gelap lagu mana. Masuk ramai-ramai. Kemudian tubik belakang. Masuk sore-sore. Celek dengan pedih kamu. Kau lama kau sunyi. Tubik merah mata belakang. Tak ada sampai 5 minit. Sunyi. Takutlah kubur ni. Kegelapan sangat kubur. Moga kamu tanah habis. Dan ulat-ulat. Dalam kubur juga ada ulat-ulat. Tak ada seminggu penuh ulat. Pakuci mampus lah. Ulat nyonya. Lagu tu lah kita pun. Kecuali orang salafus salih lah. Orang yang ibadat dia dengan Tuhan comel, ulat tak makan tubuh dia. Ini masa kita tahu lah kelebihan orang soleh. Kemudian berhadaplah dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan pertanyaan kedua Munkar dan Nakir. Ini perjalanan kita. Mikir sendiri. Fikir ni tak habis dah siang malam bagi betul. Jalanan kita ni. Sakaratul maut, bahaya. Masul khatimah, gelak kubur, ulat-ulat. Malaikat tanya pula Munkar Nakir. Lepas kedak kita ni. Nak hadapi lagu mana? Kalau tak mikir lah ni, tak risau tak ni, bila kita nak risau? Orang muda, ketika muda lagi dia usia, lagu mana ni. Nak mati saya sok mikir dah. Kerana benda ni pasti akan datang lambat dengan bangat. Kemudian lagi bersangatan azab kubur. Jikalau ia seorang celaka. Na'udzubillah min zalik. Dia panggil syaqawah. Dia tahulah azab itu. Dan yang paling besar semua yang demikian itu. Demikian mana tu? Perjelasan terhadap kematian, huru hara, kelak kubur. Hak paling besar sekali. Ada lagi weh. Gapa dia tu? Adalah bahaya yang akan dihadapinya bahaya. Sejak dari ditiup sangkakala. Quran sebut belakang dalil sangkakala. Kita agak petrompet tu lah. Sunnah trompet homsa topong dia. Tu yang cerita lagu tu dah. Hak paling besar sekali lagi setelah kita mati ni mana? Tiupan sangkakala. Bila tiup lagu tu berbangkitnya manusia. Dan berhadapan dengan yang maha perkasa. Yang ini Allah Ta'ala. Hak ni paling besar sekali. Ada kubur ni main malaikat, main ular, main gotu, main goni. Hak besar sekali. Ni bangkit kelik. Bangkit kelik ni lah nak mengadap Tuhan ni. Nak kira cara ni. Ramai-ramai. Dalam kubur kita sore. Kena kata sore. Pada masa bangkit kelik ni penuh. Berjuta-juta orang.
Tak cakap nak bilang. Semua tahu belaka. Ini perkara paling besar setelah sangkakala bangkit semula. Sangkakala pertama mati habis. Waktu kita dalam kubur tak serah dah. Serah dia lagi. Orang ada atas tu ya apa? Pasti sangkakala ada lagi orang kafir. Islam macam awal lagi. Orang beriman. Antara sangkakala kedua kata 40 tahun. Tiup yang kedua tu bangkit kelik. Ini lagi besar sekali, paling dahsyat daripada segala-gala tu. Dan berhadapan dengan yang maha perkasa, yakni Allah Ta'ala, pertanyaan tentang yang sedikit dan yang banyak. Dan diadakannya mizan. Ada soal, go ni sikit banyak. Tengok kita lah. Amalan kita ni banyak ke sikit. Atas dunia ni kakak kita banyak ke sikit. Kalau kita jenis kakak banyak, tanya banyak. Mu ambil mana, mu buat gapo. Hak kita malu, umur kita dia tanya. Muda kita dia tanya. Ilmu kita dia tanya. Tanyalah. Ada sikit banyak. Tengok dia ni banyak mana kakak atas dunia. Kemudian bila tanya, didatangkan mizan. Apa mizan? Timbangnya. Elu bahasa kita panggil. Untuk menimbang amal. Kemudian mari nimbang. Lepas hisab. Kira cara muak gana. Pada masa ni kita selesai. Kita dengan Allah Ta'ala dan kita dengan manusia. Manusia ni kita buat salah sebelum mati. Pada masa tu belakang. Kalau kita mati ada salah orang, kena pergi minta maaf. Kena pergi minta halal. Carilah. Pada masa tu. Lagi mana nak kira lah ni? Tak ada lagi mana. Dah nak pahala. Nanti kalau kita banyak salah orang, bawa pahala banyak. Dibayar dia. Kemudian bila selesai itu, mizan mari. Nimbang. Nak timbang banyak mana amalmu. Baik dah. Kemudian melewati siratal mustaqim yang tipis dan tajam. Kemudian lalu atas titian sirat. Titian sirat ni dia letak atas belakang neraka Jahannam. Nak masuk ke syurga. Depan itu syurga. Menanti panggilan ketika terjadi perhitungan. Apakah ia seorang itu orang yang beruntung atau orang celaka? Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita orang beruntung belaka. Semua itu semua itu, semua mana kata hisab sedikit banyak, timbangan mizan, titian sirat, duduk tengah tunggu sama ada orang beruntung atau orang celaka, adalah keadaan dan huru-hara yang mesti diketahui. Kita kena tahu buat ini. Duduk tunggu saadah celaka. Lepas sesat timbang sirat tu baru tahu. Kemudian mengimaninya seorang itu dengan kukuh dan membenarkan. Kemudian merenungkannya agar bangkit dari hati engkau untuk mempersiapkan. Jadi bila kita tahu gini mau lalu perjalanan kita, menghadapi mati satu sehingga bangkit kelak, akal kita iman sungguh-sungguh dengan kukuh. Oh lagu ni deh, aku akan hadapi semua orang sama. Dan membenar, ya tak ada lah kubur ni. Okey, gitu. Membenar kukuh. Beriman sungguh-sungguh, benar sungguh-sungguh. Biar duduk di hati kita sama. Biar jadi pengingat sama. Nah, aku mana lah aku nak hadapi mati ni. Ilmu tak ada lagi, amal tak ada lagi. Kemudian renung lah. Dengung suara tu main mikir. Lagu mana kematian aku ni? Mudah-mudahan Allah Ta'ala lepas. Walaupun amal tak banyak. Agar bangkit. Yang bangkit semangat. Dari hati. Engkau untuk mempersiapkan. Untuk mempersediakan. Sedia? Jangan bila sedia. Kau tu sedia kau ni. Hutang orang tak bayar hutang. Mayat tak kodoh. Puasa tak kodoh. Zakat dulu tak bayar kodoh. Haji tak gaya. Usaha cari haji. Tanah ada jual tanah. Yang kata sayang tanah. Nak pergi tanah. Haji tak segi. Tak tunggu upah haji. Siap cepat-cepat. Tapi mana ada? Waktu ada untuk Allah Ta'ala. Siap cukup belaka? Marilah malaikat nak cabut aku pun tak apa dah. Aku siap belaka dah. Aku stand by belaka dah. Yang kita takut nak mati ni. Kita siap lagi. Banyak benda kita siap. Amal pun sikit. Hak beratnya bila nak buat nanti. Nanti ke mana? Umur 60 dah. Umur 60 masjid tak boleh turun dah. Tidur masjid dah patutnya.
Bila-bila masuk, malaikat mari boleh cabut. Ni banyak kita ni. Pasal kita ada nafsu, ada setan. Duk kata kita, siap malam pagi petang. Setan nak ajak pergi sekali dengan dia. Kalau mu lepas ke dia, nyanyi kat aku. Ni nak ajak pergi sekali. Dia janji dah kan. Kebanyakan manusia. Manusia hak banyak sekali. Berkeimanan, beriman, percaya terhadap hari akhir ini, hari akhirat, hari mati, beriman belaka, percaya belaka. Tetapi tidak masuk ke dalam lubuk hati-hati mereka itu. Na'udzubillah min zalik. Ini hak banyak. Mati kubur, yo, aku tahu. Mati, aku tak tahu. Lepas tu nak pondok lah. Nanti lah dulu. Ada hidayah aku pergi pondok. Dia tak masuk lubuk hati. Bila tak masuk dalam ni, royak gajah kau, rimah kau, muka nakil bekeng kau tukum. Kebanyakan manusia. Termasuk kita sekali. Kita duduk pondok Islam ke mana? Nak tahu kuat tak kuat kita masalah tergedak? Harian kita. Banyak main-main ke? Banyak ibadat ke? Banyak watak tahu ke mana? Siap malam pagi kita kali berjeri dengan Tuhan. Tu jalan tu masuk dalam hati. Sudah masuk. Kalau masuk dalam hati, tikas dadah kat situ turun. Makan tak apa nak lalu. Memikirkan kehidupan kita nak lalui selepas pada mati. Ini kata Imam Ghazali. Jelas semua kita percaya. Di kita sendiri pun kita tahu. Walaupun tahu dah mengaji kita 14 butir dah pasal mati. Main sunat malah hari. Rajin buat malah hari. Main-main banyak. Hoi. Mai pondok dah main-main lagi. Memang beri percaya. Tapi nak masuk ke lubuk. Lubuk ni dasar hati. Kalau pergi ngayak gimana? Pergi lubuk ikan. Bok banyak. Ngayak kau. Jala. Lubuk hati ni patah hati kita. Ini semua masuk sini. Dan masuk sini gak beres dah lah. Siang mali pagi petang ke Tuhan. Air mata meleleh semua. Dan masuk lubuk hati. Memikirkan kita nak hadapi nanti. Tapi kalau tak masuk hati, supaya baca kitab kelik di mana? Baca kitab kelik di mana? Gitu. Hoha. Dan bermula yang demikian itu. Demikian mana? Kata banyak orang bimbing pasal kematian, hadapi muka nakil hipik kubur. Tapi tak masuk dalam hati. Ditunjukkan dalil, bukti oleh persiapan mereka itu. Untuk menghadapi panasnya musim panas dan dinginnya musim dingin. Sini adalah masuk dalam hati kita. Kalau masuk dalam hati, maya sunat tak tinggal sahabat. Maya sunat ada berapa? 22 rakaat, 100 berapa? 24 buat habis. Buat pula sunat mutlak. Qada pula, puasa pula, sedekah pula, makan sikit-sikit je. Tak ada nak makan banyak. Takut mari mati. Tu tanda dia. Jadi benda ni ada di diri kita sendiri. Banyak buat amal ke, sikit buat amal ke lagu mana? Kalau malas lagi, aku ngaji dah, bak mati. Habis dah, kiamat belaka dah. Tapi malas lagi. Mana tak kena ni? Mana kita tak kena ni? Cek cari molek. Sebelum mari kematian sungguh. Ini sifat manusia. Ni banyak nak klik mula topik minta Tuhan nak klik dunia ni. Jadi kalau musim panas, Allah sembah lalu dah. Gitu gini. Musim sejuk, nak mari terkujuh kita ni. Parit dan dia cuci belakang. Tu standby. Kinayah dia lah, bandingnya dia. Jadi bila kita ni, mati standby lagu mana? Dia kata, muda tak mati, tua mati. Serupa je. Mati tak kira muda tua, dia tak kira situ. Dia kira ajal. Takdir tu yang letak dah. Bukan kata tua mati lah kata, tak. Ada orang isap rokok. Orang nasihat ke dia. Dia kata, beralah isap rokok berhenti lah. Tak aku mati ke. Dia kata, 3 orang ada doktor nasihat aku. Berhenti lah rokok, pau-pau ni. Ketiga-tiga orang tu, mati belakang. Aku tak mati lagi. Hari tu orang pandai lah. Orang kata batuk tu, bawa rokok. Batuk ke sebab rokok? Kalau batuk sebab rokok, kucing nak kucing batuk. Orang dah. Mati bukan sebab rokok, bukan sebab tua dah.
Sebab ajar. Betul tak? Tak kira mu doktor, kau muda dah. Dia berubah orang 4 juta orang, berubah segar lah kau. Dia tak segar-segar. Pasal bukan gitu tak. Jadi kita standby lah masing-masing. Doa dengan Tuhan siang malam pagi petang. Bangun dini-dini hari awal-awal. Asyik tak ada tangis Tuhan kata. Ya kita ni ada persiapan. Itu kata Imam Ghazali. Bukti kata kita tak standby, tak masuk di lubuk hati kita, kita tak ada standby ke satu. Kalau masuk lubuk hati kita sungguh, kita standby sungguh. Gapa dia hutang, kau tulis, kau salah orang, dosa orang. Standby tu. Dan mereka itulah melalaikan panasnya neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang tak standby ke apa satu ni, maksudnya berimej je, tapi tak masuk dalam lubuk hati. Hati kita ni nak masuk dalam lubuk hati kita. Baru dia jadi mesra. Macam kita akidah nak iktikad. Iktikad saja berimej jaya tapi tak masuk dalam hati. Sebab tu kena usaha. Bagaimana cara kita nak memasukkan dalam hati kita. Jadi setengah orang salafus salih pada dulu-dulu, dia mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala ke sebagai mendekat sungguh. Mengikut jalan-jalanan orang ahlilah. Dan sentiasa mengingati Allah Ta'ala. Atas dia lagi, ada pun ditiupnya sangkakala. Nak cerita ni sebenarnya. Cuma itu nak bibi ingat sikit. Walaupun dahsyat berat, kita sendiri hadapi. Adapun ditiupnya sangkakala, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, dalil. Bila benda kiamat ni tak boleh mari kosir-kosir, kena ayat Quran. Mana dalil sebut? Tuhan sebut di dalam Quran, wa nufiqa fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man yasha Allah. Summa nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ini dalil sahih. Artinya dan ditiupkan sangkakala, maka matilah sesiapa yang di langit dan di bumi. Mati habis. Tak kira malaikat ke dia siapa. Sesiapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Maksud Tuhan nak mati, mati habis. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi. Ukhra. Ini kata 2 kali tiup. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Nak paling dahsyat sekali, masa bangun semula pada waktu paling dahsyat sekali. Hadapi kubur-kubur ni biasa lagi. Yang dimasukkan kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah adalah Jibril. Saya kata sebenarnya Jibril tak mati. Dan Mikail, saya kata tak mati. Dan Israfil dan Malakul Maut alaihim salam. 4 orang kedua. Israfil kan ada tiup. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan Malakul Maut untuk mencabut roh malaikat Jibril. Dia cabut belakang je. Dia cabut orang. So kata dia pun cabut juga. Jadi tak ada sakit apa. Dah sangka-kala tiup habis. 4 orang ni tak mati lagi. Kemudian Allah Ta'ala kata, hei malaikat maut, cabut Jibril. Kemudian roh malaikat Mikail. Kemudian roh malaikat Israfil. Alaihim salam. Kemudian roh dia ni ke mana? Dia ngelah sekali. Syaitan iblis dia cabut belakang, tak kira. Hak ngelah daripada sebelum malaikat ni, iblis ngelah, lari hujung dunia. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan malaikat maut alaihi salam untuk mati. Setengah kata dia cabut diri dia sendiri, setengah kata Allah Ta'ala cabut. Setengah kata masa dia cabut dia sendiri tu, dia kata Allah sakit cabut nyawa. Kalau tahu sakit lagi ni, aku tak cabut nyawa orang. Dia tak tergamuk nak cabut. Moga tahu sakit gini mau lalu cabut. Dia sedar dia cabut nyawa orang-orang. Dia tak kena cabut sebab dia ngelah sekali. Kali dia cabut awal-awal, tak pun nak cabut pula orang lain. Jadi tak ada gabus kau. Mati habis. Maka ia pun mati. Malaikat maut pun mati juga. Allah saja tak mati. Hak lain tak ada habis. Lepas tu bergantung hati kita sepenuhnya dengan Allah Ta'ala. Dan Allah Azza berfirman, summa nufiqa fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Artinya kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Kemudian mereka dihalau kepada mahsyar dalam keadaan tidak berpenutup kepala dan telanjang. Mungkin kita tubik daripada kubur tubuh kita. Mana kubur kita tu? Tubik situ lah. Kemudian dihalau. Sugi pada mahsyar, tempat beripung. Lagi mana tak ada penutup kepala. Maksudnya utina tak ada pakai tudung-tudung apa, tak ada. Dah.
Tuduh ni atas dunia yang kira je. Dalam kubur akhirat tak ada kira dah. Agama ni bersangkut paut syariat agama sunnah Nabi. Mana semasa dia hidup. Cabut nyawa, habis. Gugur dah agama ni, tak ada. Batu kalau ambil air semayang kali dia sekel batal dah dia. Hak batalnya orang hidup. Mayat kita ambil air mayat. Kemudian, mayat perempuan kita kata. Suami dia nak kucuk. Suami dia kucuk. Batal ke tak batal dah. Hak batal, suami dia hak hidup saja. Syariat ni tergantung selama lagi kita hidup dan mati tak ada apa. Habis dah, lepas dah, mayat dah. Lagu mana bangkit? Tak ada penutup dan telanjang. Ini kata lagu mana? Saya kata tak malu kaya Rasulullah. Isteri Nabi bagi tahu. Rasulullah kata tak ada nak malu dah masa ni. Duk pusing risau masing-masing. Lagu mana laku? Lagu mana laku? Mereka tenggelam dalam keringat, dalam peluh. Setiap orang tenggelam sekadar banyak dosanya. Banyak mana dosa, banyak tulah tenggelam. Peluh panah. Kat buku lali, kat betis, kat lutut, ada berenang. Mungkin lama, ribu tahun. Mereka berdiri pada hari kiamat itu dengan menundukkan mata-mata mereka. Tak berani nak benguh. Mendak sama. Itu panggil orang takut tu, mendak je. Kalau mata selek bulat-bulat, ni orang tak takut, dia udah ber. Akhirat-akhirat benguh saja. Nak bangun pun tak boleh. Setiap orang dari mereka sesuai dengan qadar perhitungan mereka. Tengok demo lah kat dunia baik jahat. Banyak mana amal, banyak mana jahat. Dan seorang itu ditanya sampai perkara yang paling kecil. Hak paling kecil saya ditanya juga. Hak kita buat pasti akan ditanya. Hak dia buat kita tak tanya, dia kena tanya dia. Dia kata rana orang buat kamu dulu baik kau dak. Dia tanya gapo hak kita buat. Lagu mana orang buat nanya kamu? Balas semu kan. Nak gocoh kamu, sakit hati kamu, doa zalim hatu kena tanya. Terhadap kita apa yang kita buat. Orang zalim kita, dia kena tanya. Sepaling kecil sekalipun, sebesar pasir pun ditanya belakang. Gapo dia membuat atas dunia dulu. Oh, penat kita sesak. Penat sungguh. Kerana kita dah ni suka buat macam-macam. Tak ada hitung, tak ada takut, tak ada risau sikit abuk. Jumpa sesak ni tak tahulah. Penat kita ni. Kena tanya habis. Setiap patah kecek kita, berapa ribu patah sehari. Kemudian kebaikan, tanya juga baik banyak-banyak. Dan keburukan ditimbang di atas mizan, timbangan. Maka pada ketika itu, ketika mana? Timbangan, perhitungan, mizan, ditanya paling kecil sekali itu. Setiap orang mengambil haknya seorang, masing-masing yang diambil secara zalim. Na'udzubillah min zalik. Ni hak payah. Itu kita sebelum mati, ingat mana aku ada zalim kau orang. Ada tipu orang, ada kata kau orang, ada ngopak kau orang, ada gelar kau orang. Gi kembali semula minta halal. Hak orang ni payah sungguh. Payah sungguh. Kita dengan Tuhan mudah. Kita dengan orang sangat payah. Tak ada maaf dunia, jumpa pada masa. Hak ni lah hak sangat kena jaga. Jadi kita mari pondok ni baru jaga-jaga sikit. Sebelum mari pondok tak cara orang tu omong apa pergi. Tak dalih, tak sayang kamu, tak mati. Macam-macam gitu. Manusia ni dia ego tu tinggi. Jadi mana ada kita zalim, ngopak kau, salah satu kau ditanya habis. Setelah itu mereka dihalau menuju siratal mustaqim. Sebagaimana dijelaskan pada bab i'tiqad. Dan ketika itu manusia tu, mereka ditanya sebagaimana diisyaratkan. Firman Allah Azza wa Jalla. Pada Hud. Fahduhum ila siratil jahimi. Waqifuhum innahum mas'uluna. Artinya maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka yang di tempat perhentian kerana sesungguhnya mereka akan ditanya. Itu gapo dia setelah sangkakala. Yang kita akan hadapi. Ini panggil akidah kita yang bersamiat. Percaya sungguh, kemudian cuba bawa dia masuk dalam hati. Merenung-renung semua. Mudah-mudahan kita bangkit semangat. Nak buat amal tak secara orang dah. Ikut dia lah orang tu. Rana gitu gini ikut dia. Aku nak buat amal sungguh. Kemudian lagi akan tersebut. InsyaAllah kita sambung besok. Akan panjang. Sifatu syafa'ah. Nabi tolong syafa'ah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.